kita cerita politik ni, kita cerita lagi bila sampai waktunya. Lepas raya ni kita akan jumpa lagi, Datuk. Jangan lagi. Tetapi saya nak cakap sekarang ni ini yang mengusarkan, ni minta pandangan, Datuk. It is a serious matter. Sebab hari ni yang bahagia Tan Sri Ketua Polis Negara. Ya. This is a very very serious matter. Memang saya rasa memang saya cakap sebab apabila Polis Diraja mengesahkan telah menahan seorang lelaki, dia warga Israel. Bagaimana dia boleh berada dalam negara kita ini? Satu. Yang kedua, dia memiliki 6 pucuk senjata api. 200 butir peluru. Dan 200 butir peluru. This is very serious ni. Dan memanglah kita tahulah bahawa kita punya Perdana Menteri adalah orang yang paling lantang menyuarakan tentang penentangan kita dalam Israel dengan Yahudi Zionis ni. Kita dengan warga Palestin, kita pun seriau juga kan. Memang ada ancaman sebagainya, tapi bila hari ini Ketua Polis Negara mengesahkan bahawa ditangkap dia ni, apa pandangan Datuk sebagai Ketua Penerangan? Saya senada dengan Datuk lah. Ya. Saya anggap perkara ini memang satu perkara yang begitu serius. Serius, ya. Pertama sekali, macam mana seorang warga negara Israel yang memegang pasport Perancis ya. Boleh masuk ke dalam negara kita. Dan ini adalah satu cabaran kepada penguat kuasa kita yang berada di sempadan. Ya. Macam mana dia boleh tembus? Itu soalan pertama. Kedua, soalannya macam mana dia boleh membeli senjata api ni? Bukan satu, 6. Okay? Glock, Smith. Ini semua senjata-senjata api yang terkawal, yang tak ada dijual di pasaran secara terbuka. Betul. Bagaimana dia boleh jual? Dan macam mana dia boleh beli? Dan dengan 200 butir peluru. Dan ada 2 daripada laras pistol yang dimiliki penuh dengan peluru. It's a loaded gun. So, ni is a big question mark. Okay. Kita jangan cerita pasal apa niat. Kita jangan cerita apa objektif. Tapi kita cerita sekarang ni, bagaimana dia boleh terlepas. Dan macam mana dia boleh beli pistol dan juga peluru ataupun bahan senjata api ni. Tapi walaupun kita mesti congratulate juga pihak polis. Pasukan polis kita terbaik. Yang ini saya nak letak ke bawah. Memang saya setuju. Memang kita ucapkan tahniah kepada polis di Kehebatan Polis Malaysia ni. Yang mana mungkin kita punya intelijen menghidu. Okay. Bagaimana penangkapan dan telah membuat siasatan dan juga buat satu orang kata intipan yang mana warga negara Israel ini telah duduk di beberapa hotel. 3-4 hotel sebelum ditangkap. Dan modus operandi beliau memang disebabkan ada satu kes dendam untuk kita lihat yang mana dia datang di sini memang niat untuk membunuh. Soal dia bagi alasan soal lain. Itu benda lain lah. Tapi matlamatnya nak membunuh memang ada. Tapi kita kena ambil langkah precaution yang mana mungkin lebih kepada jauh pada itu. Mungkin saya tak nak cakap lah benda yang lebih berat. Barang dia jawab lah. Tapi na'udzubillah supaya pemimpin-pemimpin kita utama kita ni dilindungi dengan anasir-anasir yang sebeginilah. So saya setuju dan saya minta supaya kita kena pertingkatkan kawalan keselamatan kita di pintu-pintu sepadan. So ini yang kita tahu tu. Yang kita tak tahu mungkin berlaku. Dan pernah satu masa zaman saya jadi ketua pemuda ada aktivis daripada Palestin yang dibunuh. Di Ampang tak salah saya. Betul. Yang mana dia dibunuh dengan point blank shoot dekat kondo dia. Dia turun pada rumah dia, ditembak mati. Dan sehingga sekarang kita masih tak tahu siapa pembunuh ni. So benda macam inilah sebenarnya akan menjadi orang kata image negara kita akan rosak kerana kita tak dapat melindungi warga negara kita dan juga warga negara asing apabila berlaku anasir-anasir sebegini. Dah saya seriau sebab bila tengok dia terkejut saya. Sebab saya memang menjangkakan apabila kita lantang. Antara negara yang paling lantang mempertahankan saudara-saudara kita yang dikonyok, yang diratah oleh rejim Zionis adalah Malaysia. Malaysia, Indonesia pun sama juga. Bukan? Indonesia pun sama juga. Tapi Perdana Menteri kita
Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu lantang. Ke mana saya dia pergi, soal apa Dia konsisten. dia konsisten ini. Saya rasa ini Malah dia masa pergi Jerman tu dia buat satu statement yang dan mempengaruhi, itu yang dia marah agaknya, mempengaruhi Perdana Menteri Jerman untuk merubah dia punya pemikirannya. Akhirnya dia pun bersama-sama dengan kita. Betul. Begitu juga di Indonesia, begitu juga di mana-mana pun dia pergi. Malahan waktu dia berada di San Francisco pun berjumpa lebih kurang 20-30 pemimpin dunia dan sudah merubah. Jadi saya rasa benda-benda beginilah, kita warga kita ini malam-malam Lailatul Qadar ni samalah kita doa ya. Saya risau sedikit itulah apabila ketua polis negara sudah buat kenyataan. Ini kalau ketua polis negara selalunya lah polis ni sahabat, dia tidak akan membuat kenyataan kalau benda tak serius. Oh, selalunya. It's very very serious. Jadi saya harap warga kita kalau nampak benda yang pelik-pelik itu segeralah hubungi pihak polis. Dan memang saya bagi tahu polis kita ni memang terbaik. Ini kita sembang-sembang sambil sahur ni, polis Malaysia ni memang terbaik dari dulu lagi. Kalau dia nak cari satu orang tu, tak satu merah mana pun, dia boleh cari dapat. Jangan. Antara nak atau tak je. Nak dengan tak nak saja. Tetapi bagaimanapun sebagai warga cinta damai, kita mengharapkan agar negara kita ini terhindarlah. Sebab kita bukan nak, kita cuma menyuarakan rasa marah kita. Kerana melihat saudara-saudara kita, sebab Islam itu apabila warga Palestin itu mereka adalah ini saudara kita dan dia wajar dipertahankan. Sebab itu dulu pun saya dah mengundang dia punya duta itu hari. Dan saya pula baru dipahamkan bahawa daripada penduduk di Gaza tu, for your information, daripada 2.3 juta rakyat di Gaza tu, 25% saja yang Palestin. Lain tu datang daripada Djibouti, datang daripada Mesir. Mereka juga pelarian sebenarnya. Ini orang tak tahu. Duta dia bercerita dengan saya, baru kita faham. Tapi bagaimanapun, kerana dia Islam, menjadi tanggungjawab kita mempertahankan saudara Islam kita. Ya, betul. Jadi sebab itu. Tetapi bagaimanapun, saya nak ucapkan tahniah pada pasukan polis, bawah pimpinan Tan Sri Nazaruddin dan Datuk Ayub. Saya rasa saya ni akan ada lagi ledakan dan sebagainya. Tetapi saya haraplah agar pemimpin-pemimpin negara kita lebih banyak berhati-hatilah pengawalan-kawalan keselamatan. Dan rakyat jangan marahlah kalau kawalan keselamatan itu diperketatkan. Betul. Saudara Gulam, kita pun dah melangkaui waktu sekejap dah. Dah 1 jam tu? Dah 1 jam 3 minit dah. Lepas raya ni kita datang lagi. Banyak benda yang kita nak cakap. Saudara ada pemula tu, nanti biar lepas dapat ni. Saudara, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Gulam kerana kita memperuraikan tentang masalah peniaga di dalam bandaraya yang kita harapkan ada penyelesaiannya. Dan begitu juga tentang bagaimana bila Saudara Gulam mencabar. Tapi bulan puasa tak boleh nak cabar lebih. Dia kata kalau kamu hebat, kamu tubuh parti. Sebagaimana Mak Sabu, dia keluar dari PAS, dia tubuh parti Amanah. Tengku Razali bila tak dapat di mana tak diizinkan Dr. Mahathir masuk Parti UMNO, dia tubuh Semangat 86. Dia bukan dia tubuh, dia memimpin parti Semangat 86. Begitu juga ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila Mahathir tolak dia keluar, dah tak lagi masuk dalam UMNO dan sebagainya, dia tubuh Parti Keadilan. So, kalau si dia lah, saya tak nak sebut nama. Jangan bercakap lah, pot sana, pot sini lah. Keluar sekejap, tak payah keluar sementara. Bukan keluar sementara, keluar berterusan. Sila bagi sepatah 2 kata sebelum kita ending. Terima kasih kepada Datuk yang beri saya ruang. Malam kita sambil-sambil sahur ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Dan 10 malam terakhir ni kita pastikan kita menemui Lailatul Qadar, InsyaAllah untuk kita sama-sama dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini kita mendapat ganjaran yang sebanyak-banyak mungkin. InsyaAllah kita lupakan sejenak tentang politik, kita fokus kepada ibadah, pada 10 baki malam yang terakhir ni. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan dan mungkin ni untuk bulan ni, podcast ni mungkin yang terakhir lah. Untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada peminat-peminat orang kata Amir Hijaz fan. Saya tengok Datuk ni orang kata tak pernah jemu. Tengah hari ada, pagi ada, petang ada, malam ada, berceloteh je dekat Amir Hijaz fan ni. Dan saya tengok juga ada orang kata loyal fan. Ada loyal fan yang suka orang kata melihat ataupun mengikuti Amir Hijaz bicara dan live ni. Dan saya nampak Amir Hijaz ni podcast dia lain. Terima kasih. Sebab pertamanya
yang mengendalikan ni orang yang senior, yang ada pengalaman dan tahu tentang orang kata apa, asam garam, belok politik, yang mana faham tentang isu-isu semasa dan tahu tentang sejarah-sejarah tentang politik, tentang negara kita, dan itulah yang saya nampak. Dan malam ini saya mengambil kesempatan sebab saya dah mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, minal aidin wal faizin, dan saya juga mengambil kesempatan supaya orang UMNO kembali kepada kesatuan. So sekarang ini bukan masa untuk kita nak mundurin jari. Dan insya-Allah pada pertengahan bulan 4 bermula 22 April 2024 sehingga pertengahan bulan 5 kita akan ada mesyuarat cawangan-cawangan. Persidangan. Mesyuarat cawangan ni, jadikanlah wadah mesyuarat cawangan ini sebagai satu platform untuk kita merapatkan ukhuwah kita balik. Dan saya sebagai selaku ketua perangan, mungkin kita akan turun seberapa banyak tempat untuk kita beri penjelasan. Sebab tahun lepas kita tak dapat tu. Sebab lepas habis pemilihan kita tak ada masa. Betul. Banyak sangat isu politik yang kita kena perbetulkan. Lepas ada pertemuan, ada perlawanan, ada kem-kem ni. So sekarang ni adalah masa untuk kita rapatkan. Tahun kedua ni adalah tahun ukhuwah. Dan tahun ketiga, tahun keempat ni akan kita buat perkara-perkara yang untuk kita kuatkan parti. So gunakanlah platform itu sebaik mungkin, dan lepas tu akan ada mesyuarat bahagian, mesyuarat sayap-sayap bahagian, dan itu adalah platform yang terbaik untuk kita jelaskan apa juga isu, polemik, masalah yang membelenggu parti selama ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara Ghulam Muzaffar, dan saya mengingatkan lagi semalam saya sudah mencapai persetujuan dengan pengurusi Veteran UMNO Malaysia supaya warga kita berpolitiklah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Jumpa lagi malam besok, insya-Allah saya akan mengundang dengan pimpinan pemuda-pemuda daripada Negeri Sembilan. Ketua Pemuda Negeri Sembilan malam besok, insya-Allah. Mudah-mudahan malam bulan puasa ni tak adalah pemuda berdebam, kan? Tapi bagaimanapun saya perlu menjelaskan semua isu itu secara terperinci agar warga kita faham. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.